Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Notis penolakan masuk NTL dan SOP yang digunakan pakai bagi pelancong ke Malaysia kekal dan tidak akan dikompromi meskipun pelan liberalisasi visa dilaksanakan bermula hari ini. Ketua Pengarah Immigration Datuk Ruslin Jusoh berkata ia sekaligus menafikan dakwaan beberapa pihak kononnya pelaksanaan pelan itu menjadikan prosedur kemasukan pelancong asing lebih longgar dan mudah. Prosedur tersebut antaranya menghendaki pelancong yang masuk ke Malaysia mempunyai tiket penerbangan pulang dan tempahan hotel atau tempat tinggal sepanjang berada di negara ini. Jabatan Immigration juga mewujudkan pasukan khas untuk memantau pergerakan keluar masuk pelancong dengan kekuatan 25 anggota penguatkuasa. Persidangan Dewan Undangan Negeri Don Perak membentangkan Belanjawan 2024 membabitkan peruntukan 1.35 bilion ringgit. Ia sekaligus mencatat peruntukan tertinggi dalam sejarah negeri itu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata ia melibatkan anggaran pembelanjaan mengurus sebanyak 856 juta ringgit dan pembangunan 491 juta ringgit. Belanjawan Perak dengan tema Perak Makmur Rakyat Sejahtera itu melumpuhkan 5 fokus utama iaitu kesejahteraan rakyat, tadbir urus projek berkepentingan, kelestarian alam sekitar, keterjaminan bekalan makanan serta pembangunan modal insan dan belia. Dalam pembentangan itu, Datuk Seri Sarani turut mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan 2 bulan gaji kepada penjahat awam di bawah pentadbiran kerajaan negeri yang akan dibayar Disember ini. Polis berpuas hati dengan semua persiapan menjelang PRK Kemaman esok. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata semua persiapan yang telah diatur sejak awal lagi berjalan dengan lancar. Ini melibatkan sumber manusia, aset, persiapan terakhir tempat mengundi serta pelbagai penugasan melibatkan Polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semua elemen dan strategi yang telah disusun tercapai dan berada di landasan yang betul serta terkawal termasuk sekiranya berlaku banjir. 1,198 kekuatan daripada kontingen Terengganu serta bantuan Bukit Aman digerakkan bagi PRK Kemaman. Saudara, sempena Tahun Melawat Melaka 2024, Kerajaan Negeri akan berkolaborasi dengan RTM bagi meraihkan sambutan ulang tahun ke-40 rancangan Selamat Pagi Malaysia. Menteri Besar Datuk Seri Abdul Rauf berkata, produk RTM yang genap 40 tahun pada tahun depan itu dijadual persiaran secara langsung di lokasi tumpuan di Melaka. Antara lokasi disyadangkan di tepi Sungai Melaka yang kebiasaannya dikunjungi pengunjung dalam dan luar negara. Pengunjung akan turut dijamu dengan pelbagai makanan menarik sepanjang siaran. Jambatan Kedua Sendirian Berhad JKSB telah membuka 2 lorong manual pengecaman frekuensi radio RFID di Plaza Tol Bandar Kasia bagi mengurangkan kesesakan pada waktu puncak. JKSB dalam satu kenyataan memaklumkan 2 lorong terlibat adalah lorong K23 Plaza Tol B dari arah Lebuh Raya Utara Selatan ke Bandar Kasia dan lorong M4 Plaza Tol C dari Bandar Kasia menuju ke Lebuh Raya Utara Selatan. Kedua-dua lorong manual RFID itu boleh dilalui pada waktu puncak Isnin hingga Jumaat bermula pukul 6.30 pagi hingga 9.30 pagi. Manakala sebelah petang pula antara jam 4.30 petang hingga 7 malam. Petugas tol akan dilengkapi dengan peranti mudah alih untuk mengimbas tag atau pelekat RFID bagi membantu mempercepat transaksi pengguna. JKSB turut menasihatkan orang ramai agar memastikan baki di dalam kad atau e-wallet sentiasa mencukupi bagi menikmati perjalanan yang lancar. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya merampas dadah bernilai lebih 16 juta ringgit dalam 2 kes berasingan. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan dan Pemantuhan Datuk Sazali Mohamad berkata sindiket pengedaran dadah antarabangsa tersebut ditumpaskan pada 21 November yang lepas. Ia melibatkan dadah jenis ketamin dengan berat 260 kg bernilai 15.6 juta ringgit. Manakala satu lagi sindiket ditumpaskan pada 8 November melibatkan methamphetamine dengan berat 12 kg dianggarkan bernilai hampir 400,000 ringgit. Kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 39B /1 /A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita semasa buat hari ini. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.